السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhud fa shalla alaihim ba'da 8 sinin kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. ثم طلع إلى المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بين أيديكم فرس وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kawasan kubur syuhada Uhud. Fa shalla alaihim ba'da 8 sinin. Peristiwa ini berlaku selepas 8 tahun berlakunya perang Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di tempat makam syuhada Uhud itu, Nabi berdoa, kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat. Yang doa Nabi itu seperti doa perpisahan orang hidup dengan orang mati. Contoh, dalam hadis yang kita baca ni diceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas 8 tahun berlaku perang Uhud. Tuan, kita dah baca dalam tafsir kita bulan lepas dengan bulan sebelum tu, perang Uhud dia jadi pada tahun 2 Hijrah. Tahun 1 Hijrah perang Badar. Lepas tu tahun 2 Hijrah perang Uhud. 8 tahun selepas berlaku perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah medan Uhud itu. Bila sampai di sana, fasalla alaihim ba'da 8 sinin. Selepas 8 tahun Nabi masih lagi berdoa di medan Uhud itu. Jadi sebab kita sampai hari ini, kalau kita ada peluang pergi haji ataupun pergi umrah, kita pergi ziarah tempat berlakunya perang Uhud ni. Bila sampai di sana, kita disunatkan, yang pertama, bagi salam kepada syuhada yang dikebumikan di medan Uhud.
Dan yang kedua, kita disuruh doa. Doa kepada syuhada yang dikebumikan di situ. Hari ini, kalau tuan-tuan pergi, hari ini dia bubuh dinding lah. Kerajaan Saudi dia bubuh dinding. Dulu dia bubuh pagang aja. Hari ini dia bubuh dinding terus. Tak nampak lah kubur syuhada Uhud ni. Dulu dia bubuh pagang. Cuma kita nak masuk di dalam kawasan kubur tu, dalam kawasan makam tu tak boleh. Tapi kita boleh tengok daripada luar pagang. Hari ini dia bubuh dinding terus. Tak nampak langsung dah kubur syuhada Uhud ni. Kerajaan Saudi buat lagu tu pasal ada kaki-kaki yang nak dibuat karut ni. Dia lagu duduk babai kubur lah. Tak boleh. Orang bukan orang Malaysia saja, merata negeri dia suka duduk sulam masuk benda pelik-pelik ni. Dia pergi duduk urut pagang tu, dia pergi duduk suar tangan tu celah pagang, pergi duduk babai benda-benda yang tak disuruh buat oleh agama. Tapi duduk pergi buat. Hari ni dia buat dinding terus. Kita sampai di sana, di medan Uhud ni kita disuruh yang pertama bagi salam, yang kedua doa. Macam mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang ketiga, kita diingatkan supaya apabila kita tengok bukit Uhud tu, kita ingat hadis Nabi. Nabi sebut di depan sahabat-sahabat semua, Nabi kata, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Nabi tunjuk ke bukit Uhud ni, Nabi kata hadza jabalun. Nabi kata ini bukit, maksudnya bukit Uhud. Yuhibbuna, dia sayang kita. Wa nuhibbu, dan kita sayang dia. Itu hadis yang Nabi SAW sebut bila Nabi ada di bukit Uhud. Bila kita sampai di sana, benda-benda ni kita kena buat. Tidak lain daripada itu. Di dalam hadis yang kita baca ni, dia cerita kepada kita seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pada satu hari, iaitu 8 tahun selepas berlaku perang Uhud, Nabi SAW pergi ziarah tempat syuhada Uhud ini. Bila sampai di sana, fasalla alaihim, Nabi berdoa kepada syuhada yang ditanam di situ. Kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat. Yang doa Nabi itu seolah-olah macam doa orang hidup nak berpisah dengan orang mati. Begitu. Summa qala'a ilal minbar. Selepas tu Nabi SAW balik semula ke Masjid Nabawi. Nabi naik atas mimbar. Faqala Nabi SAW. Bila Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi bersabda. Nabi kata, inni baina aidikum farakun. Nabi kata, sesungguhnya aku ada di depan hampa. Dan aku adalah orang yang mula-mula akan meninggalkan hampa semua. Nabi cakap macam tu. Tuan-tuan, Nabi Pi ni 8 tahun selepas perang Uhud. Perang Uhud jadi pada tahun 2 Hijrah. 8 tahun kemudian Nabi Pi, maksudnya tahun 10 Hijrah. Maknanya tahun Nabi SAW nak wafat. Kalau dinisbahkan kepada Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai hijrah Madinah pada 12 Rabiul Awal. Dan Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Maknanya genap 10 tahun. Kalau dinisbahkan kepada tahun hijrah, Nabi SAW wafat setelah Nabi sampai di Madinah lebih kurang 10 tahun 3 bulan. 10 tahun berakhir bulan Zulhijjah, kemudian bulan Rabiul Awal bulan 3 di dalam kalender Islam. Maksudnya 10 tahun 3 bulan. Hadis ini berlaku ketika Nabi SAW menjelang hari wafat. Dekat-dekat dengan masa Nabi nak wafat tu, Nabi pergi ziarah makam syuhada di Uhud. Nabi berdoa dekat mereka. Doa Nabi itu sahabat-sahabat dengar macam doa satu orang yang nak berpisah.
Habis berdoa, Nabi balik ke masjid, tala'a ilal minbar. Nabi naik atas mimbar. Kemudian Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang ada di masjid ni, Nabi kata, inni baina aidikum faratun. Nabi kata, sesungguhnya aku ada depan hampa semua hari ini. Tapi ketahuilah, aku akan menjadi orang yang mula-mula di kalangan kita-kita ni, orang yang mula sekali akan tinggalkan hampa semua. Maksud dia, Nabi SAW macam nak habaq. Kata Nabi, dekat dah dengan wafat dia. Wa ana syahidun alaikum. Nabi kata, dan aku menjadi saksi kepada hampa semua. Aku hidup, hampa hidup. Hampa beriman kepada Allah depan aku. Aku menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala atas iman hampa semua. Wa inna maw'idakumul haud. Nabi kata, dan sesungguhnya yang akan menjadi tempat jumpa kita esok ni ialah di haud, iaitu di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah tu Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, di kalangan hak ada ni, aku akan menjadi orang mula sekali mati. Nabi kata. Dan lepas ni, tempat jumpa kita selepas daripada ni ialah di haud. Nabi kata, di telaga aku dalam syurga itu ni. Maksud dia, Nabi SAW kata, mudah-mudahan esok kita jumpa pula di dalam syurga, di tepi telaga aku. Tentu kita dah baca banyak dah hadis cerita tentang telaga Nabi SAW. Yang diceritakan di dalam beberapa hadis, ada beberapa golongan manusia yang nampak Nabi SAW tu ada tepi telaga dia, tepi haud sini, tepi telaga ni. Mereka cuba untuk menghampiri Nabi, tiba-tiba mereka dihalang. Ini ada hadis cerita. Dan ada hadis menceritakan yang kata haud, yang kata telaga Nabi ini, siapa dapat minum satu cebok daripada air telaga Nabi, dia tidak akan haus sampai bila-bila. Ini cerita-cerita yang datang daripada hadis-hadis yang sahih tentang haud ataupun tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat sahabat-sahabat yang ada di depan dia, Nabi kata, wa inna mau'idakumul haud. Dan sesungguhnya tempat jumpa kita esok ni, tempat janji untuk kita jumpa esok ni ialah di telaga tu. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha. Dan Nabi kata, hari ni ketika aku duduk berdiri di atas mimbar aku ni, la anzuru ilaihi, aku dah nampak dah yang kata telaga aku tu, aku dah nampak dah min maqami hadha, daripada tempat aku berdiri di atas mimbar aku ini. Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa telaga dia di dalam syurga itu. Waktu Nabi berdiri itu, Nabi kata, aku seolah-olah nampak dah haud. Aku seolah-olah duk nampak dah telaga aku ni yang akan menjadi tempat jumpa kita selepas daripada ni. Nabi kata, aku nampak dah telaga tu. Tuan-tuan, bila kita sampai di Masjid Nabawi, bila kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai di Masjid Nabawi, kita sampai di kawasan Raudah, kawasan yang menjadi tapak asal Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok mimbar Nabi tu, kita kena ingat benda ni. Kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berdiri di atas mimbar tu ketika Nabi menjelang wafat. Nabi kata kepada orang yang ada di depan dia di dalam Masjid asal, Masjid Nabawi yang asal tu, Nabi kata, aku seolah-olah nampak haud, yakni telaga yang Allah anugerahkan kepada aku di dalam syurga ni. Kita tengok mimbar Nabi, kita kena ingat benda ni. Kita tak disuruh duduk peluk tiang mimbar Nabi, kita tak disuruh duduk buka sorban, duduk elak mimbar Nabi, kita tak disuruh duduk letak kepala, duduk tembak pipi di mimbar Nabi. Itu semua kita tak disuruh buat lagu tu semua. Tapi kita disuruh ingat balik apa benda yang jadi di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, Nabi kata, ma baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah.
Nabi kata sempadan di antara mimbar aku dan rumah aku yang menjadi makam Nabi ini, Nabi kata ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Bila kita pergi sana, benda-benda macam ni kita kena relate. Benda-benda macam ni kita kena ingat balik. Kalau tuan-tuan ingat benda-benda macam ni, air mata jatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia kata wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Di atas mimbar tu ketika menjelang wafat Nabi tu, Nabi SAW pesan. Nabi kata sesungguhnya aku tak takut hampa jadi musyrik. Atas mimbar tu selepas Nabi ziarah Uhud, Nabi balik mai, Nabi naik atas mimbar. Dalam khutbah Nabi tu Nabi kata, aku dah dekat dah dengan masa wafat aku, dan aku akan menjadi orang yang mula-mula wafat daripada kalangan hak duk ada ni. Lepas tu Nabi kata, kita jumpa pula esok di haud, di telaga aku dalam syurga. Lepas tu Nabi kata pula, aku lah ni seolah-olah nampak telaga yang Allah bagi dekat aku dalam syurga ni. Lepas tu Nabi kata, aku tak takut hampa semua jadi musyrik selepas daripada hampa jadi orang Islam. Nabi kata aku tak takut. Aku tak takut hampa ni esok pergi tinggal Islam, pergi jadi kafir. Itu aku tak takut. Kalau jadi pun tak banyak. Tapi yang aku takut, Nabi kata, walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Tapi aku takut sepeninggalan aku esok, hampa jadi manusia yang berlumba-lumba nak kampui, nak ambil dunia. Yang ni aku takut, Nabi kata. Aku takut sepeninggalan aku esok, hampa jadi manusia yang mengejar, yang hambat dunia sampai mengenepikan agama. Yang aku takut ialah bila aku tak ada esok ni, hampa sanggup buat apa saja kerana nak dunia. Yang aku takut ialah hampa semua kelabu mata dengan dunia. Kerana harta, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana benda-benda yang bersifat dunia, hampa sanggup berbunuh sama sendiri. Hak ni aku takut. Qala Uqbah, kata Uqbah, fakanat akhira nazaratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, dan adalah itu merupakan kali penghabis aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Makna tak lama lepas tu Nabi sakit dan Nabi wafat. Kata Uqbah bin Amir, bagi aku, dia kata nisbah kepada dia, orang lain jumpa lagi Nabi lepas itu orang lain. Tapi bagi aku, kata Uqbah bin Amir, dia kata ini last aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar itu. Tak lama selepas itu Nabi jatuh sakit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Di dalam sebuah riwayat lain, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, qala inni faratun lakum. Nabi kata sesungguhnya akulah orang yang dulu akan meninggalkan hampa semua. Wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi atas keimanan hampa semua. Wa inni wallahi la anzur ila haudil an. Nabi kata demi Allah, sekarang Allah nampakkan kepada aku telaga aku macam mana rupa dia. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan sekali, banyak kali yang Allah bagi Nabi nampak benda-benda gaib ni. Sekali ketika Nabi SAW tengah semayang, tiba-tiba tangan Nabi macam nak tangkap satu benda. Sahabat yang semayang di belakang ni tengok apa hal Nabi ni. Tengah semayang tangan macam duk hanggau nak ambil satu benda. Sekali pula Nabi tengah semayang, Nabi macam duk tepih satu benda. Bila Nabi SAW habis semayang, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, tadi tengah semayang, Tuan macam nak ambil satu benda. Apa pasal? Kata Nabi SAW, Allah nampakkan kepada aku buah-buah di dalam syurga duk berjuntai-juntai. Aku nak ambil buah tu, aku nak tunjuk dekat hampa, ini bukti syurga sudah ada, ini buah dia. Ya Rasulullah, yang tadi nampak macam duk tepih-tepih benda tu apa benda? Nabi kata Allah nampakkan kepada aku rupa neraka. Percikkan api neraka itu, aku cuba tepih daripada kena aku. Tuan-tuan, ini benda gaib
yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan dia ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini pula hadis kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bagi khutbah. Nabi kata, wa inni wallahi, sesungguhnya demi Allah, aku la anzuru ila haudil an. Nabi kata, la ni aku nampak telaga aku yang Allah janjikan nak bagi kepada aku. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard. Nabi kata, sesungguhnya demi Allah, Allah bagi dekat aku mafatih, Allah bagi dekat aku miftah, Allah bagi dekat aku anak kunci kepada khazanah kekayaan di atas muka bumi. Nabi nak harap dekat sahabat. Nabi kata, kalau aku mau kaya, aku boleh dapat bila-bila masa, sebab kunci khazanah Allah bagi ke aku. Tentu ingat balik, Allah Subhanahu wa taala pernah hantar malaikat mai dekat Nabi. Malaikat tanya Nabi, wahai Muhammad, Allah nak ubah bukit Uhud jadi emas, mau ke tak mau? Nabi jawab apa? Nabi jawab, kata, aku tak mau. Aku mau Allah bagi hidayah kepada umat aku. Nabi SAW kalau mau kaya, kalau kekayaan yang dia cari, Allah bagi lama dah ke dia. Maka dalam hadis ni Nabi SAW lagi sekali dia bagi ingat. Dia kata, wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Sesungguhnya Allah bagi dah dekat aku kunci-kunci kepada khazanah kekayaan yang ada di atas muka bumi ni. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, aku tak takut hampa jadi kafir selepas peninggalan aku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi yang aku takut ialah hampa berlumba-lumba mencari kekayaan di atas dunia. Itu yang aku takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita ambil iktibar daripada hadis ni, tuan-tuan. Kekayaan disuruh, orang Islam ni disuruh supaya ada kaya dalam diri dia, supaya dengan kekayaan itu dia boleh menyumbang untuk agama dia. Tak ada duit susah. Kita duduk dalam dunia ni, kalau tak ada duit susah. Tetapi kalau duit yang menjadi buruan kita di dalam dunia ni, sehingga kan kita mengenepikan segala-galanya, kita sudah tersesat jalan. Duit, kekayaan itu keperluan di dalam dunia. Tetapi kalau duit dan kekayaan itu menjadi matlamat, menjadi tujuan, menjadi buruan kita, kita sudah silap jalan. Dan kita bakal menemui kecelakaan di hari akhirat itu. Dan benda inilah yang dipesan, yang diingatkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Kita sampai muka surat 149. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Tafsir surah Al-Ma'idah. Bulan lepas kita dah baca dah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kisah yang berlaku kepada orang Yahudi. Ini kita flashback sikit. Apabila Allah berfirman dalam ayat dia, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ayat yang kita baca pada bulan lepas, dia kata sesungguhnya telah didengar oleh Allah perkataan orang Yahudi yang berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi dia kata Allah Ta'ala faqir, yang kaya ni kita. Jadi kalau Allah faqir, kita dah memang kaya dah. Allah Ta'ala faqir, buat apa kita nak bertuhankan dia? Sebab dia sendiri pun faqir. Dan kita dah cerita dah bulan lepas, benda ni berlaku apabila apa? Apabila Nabi Muhammad baca satu ayat dalam Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dalam ayat tu Allah berfirman, siapa yang mau bagi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan bayaran bagi dia. Ini satu ayat Quran. Allah turun ayat ni dekat Nabi, Nabi baca kepada orang-orang yang ada di depan dia. Allah kata, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang sanggup bagi pinjam dekat Tuhan satu pinjaman yang baik, Tuhan akan bayar balik dekat dia berlipat kali ganda. Maksud ayat tu ialah siapa yang di dalam dunia ni sanggup infak, sanggup belanja harta dia untuk jalan Allah, esok Tuhan bayar balik apa yang dia belanja tu dengan yang lebih baik daripada apa yang dia belanja, iaitu syurga Allah. Itu maksud dia. Tapi Yahudi ni, dia dengar ayat tu, dia salah faham. Oh, dia kata Allah pun nak minta pinjam dekat makhluk dia. Makna dia Allah miskin. Maka berlaku apa yang jadi. Kita cerita pada bulan lepas. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia duk buat kerja dakwah. Sayyidina Abu Bakar ni dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka buat kerja dakwah. Dakwah mereka ni bukan kepada orang yang dah masuk Islam sahaja, bahkan kepada orang yang belum masuk Islam, mereka berdakwah. Maka satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumah satu ulama Yahudi yang bernama Finhas. Bila dia sampai di sana, dia direct kepada Finhas ini, ulama Yahudi ni. Dia terus seru Finhas ni. Dia kata, wahai Finhas, ucaplah kalimah syahadah, jadilah orang Islam. Abu Bakar kata dekat Finhas, kepada ulama Yahudi, kepada ahli kitab ni, hang bukan tak tahu, hang baca Taurat. Dalam Taurat Allah sebut terang-terang tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang bukan tak tahu, tapi hang bohong orang yang ikut hang. Hang nafikan kedatangan Nabi Muhammad, sedangkan hang sendiri tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar kata dekat Finhas, dia kata, wahai Finhas, demi Allah, dia kata, aku seru kamu kepada Islam. Bila Abu Bakar pergi seru dia masuk Islam di depan pengikut-pengikut dia, apa kata Finhas ni? Dia kata, mana mungkin aku nak masuk Islam, nak sembah Tuhan Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri mengaku innallaha faqirun. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni fakir. Pasal apa? Pasal ayat tadi, Allah nak pinjam sesuatu daripada makhluk dia. Nabi Muhammad mengaku, kata Allah nak pinjam sesuatu daripada makhluk dia. Siapa sanggup bagi pinjam dekat Allah, Allah akan bayar berganda-ganda pada dia. Maknanya Muhammad mengaku, kata Allah Ta'ala ni miskin. Buat apalah aku masuk Islam pergi sembah Tuhan yang miskin? Finhas kata lagu tu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu tu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila dengar Finhas kata lagu tu, dia bagi penampak sebiji. Ni Abu Bakar yang kita duk baca cerita, dia orang lembut, dia orang tak reti marah. Dia satu orang yang dipanggil rajulun buka, satu laki-laki yang kuat menangis. Sayyidina Abu Bakar yang apabila Nabi SAW sakit dekat nak wafat, Nabi sebut nama dia. Nabi kata, Abu Bakar ganti aku jadi imam. Sayyidina Abu Bakar yang Aisyah anak dia sendiri kata dekat Nabi, ya Rasulullah, jangan bapa aku, kerana kamu tahu bapa aku, dia tak boleh baca Quran. Kalau dia baca, dia teriak. Suara menangis dia menenggelamkan bacaan dia. Nabi kata, aku mau Abu Bakar ganti aku jadi imam. Abu Bakar satu orang yang berhati lembut, berhati halui, tak mudah marah. Abu Bakar ni tiba-tiba apabila Finhas kata di depan dia, kata Tuhan hang ni miskin sampai dia terpaksa nak minta pinjam daripada makhluk dia, Abu Bakar bagi penampak dekat Finhas ni sebiji. Bila dia tampang aja Finhas ni terus pergi cari Nabi SAW. Bila sampai dia di depan Nabi, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, orang kanan hang tampang aku. Macam ni kata cara hang ajak orang hang. Nabi bila dengar macam ni, Nabi mesti kena clear benda ni. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi panggil dia, Nabi tanya dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa dah jadi? Abu Bakar cerita yang betul. Aku jumpa dia, aku seru dia kepada Islam, aku cakap elok-elok dekat dia. Tiba-tiba dia mencerca Tuhan aku. Aku tak boleh dengar orang cerca Tuhan aku. Aku tampak dia.
Nabi beralih dekat Finhas. Nabi kata, betulkah apa yang Abu Bakar kata? Finhas yang kata Yahudi ni cakap bohong. Dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah kata macam tu. Oh, ni yang kata Yahudi. Depan Nabi, depan Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi tanya dia, betulkah apa yang Abu Bakar kata? Hang cerca Tuhan kami, maka kerana Tuhan makan penampas? Dia kata, tak, aku tak pernah cakap macam tu. Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat nak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sebenarnya Finhas kata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dia kata Allah Taala faqir dan dia kaya. Memang betul apa yang Abu Bakar kata tu dikatakan oleh Finhas, dan benda tu turun dalam ayat yang kita baca pada bulan lepas. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Itu yang kita baca bulan lepas. Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita sambung firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Segala mereka, yakni Yahudi, yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dah janji kepada kami bahawa tiada kami beriman bagi seseorang nabi itu sehingga bawa datang nabi itu akan kami dengan korban yang dimakan oleh api. Maka tiada kami beriman dengan engkau wahai Muhammad sehingga engkau bawa datang akan kami dengannya. Maka makna korban itu ialah barang yang dihampirkan diri dengan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ni'am, yakni daripada binatang ternakan dan lain-lainnya. Jika diterima, maka datang api putih daripada langit dan membakar akan korban itu. Dan jika tidak, maka tinggal ia pada tempatnya. Dan dijanji kepada Bani Israel yang demikian itu di dalam Taurat, melainkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada janji seperti itu. Ini ceritanya ahli kitab Yahudi ini. Oleh kerana dalam Taurat ada sebut benda tu. Dalam Taurat ada sebut kata, kalau nak tahu kata Nabi tu betul ke tak betul, buat korban, letak di tengah padang. Kalau turun mai cahaya putih daripada langit, sambak korban tu, mana betul dia ni Nabi. Macam mana yang ditulis dalam Taurat tu, macam tu mereka mau berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata dalam kitab kami bagi tahu kalau nak kenal satu orang tu Nabi kada, buat korban letak tengah padang. Kalau turun mai api sambak korban tu, makna Nabi yang buat korban letak tu dia memang Nabi. Lah ni Muhammad dia kata kalau hang mengaku kata hang Nabi, hang dakwa kata hang Nabi, buat satu korban letak tengah padang, kami nak tengok ada api turun mai kada. Kalau tak ada, kami tak percaya kata hang Nabi. Sedangkan benda tu hanya untuk zaman Bani Israel dulu sahaja. Zaman Taurat diturunkan sahaja. Zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disyaratkan itu untuk nak tunjukkan kata orang itu Nabi. Ada apa cabar benda macam ni? Maka firman Allah, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Maka kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, sungguh telah datang akan kamu oleh beberapa rasul daripada dahulu daripada aku, dengan membawa beberapa mukjizat kenyataan. Dan dengan yang kamu kata itu, Nabi kata, Allah suruh Nabi kata dekat ahli kitab Bani Israel ni, apa yang hampa kata betul. Memang betul. Zaman Nabi Musa dulu, diletak daging korban, kalau api tambang, itu salah satu bukti, kata dia Nabi. Itu zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, dia kata. Maka kerana apa kamu bunuh akan mereka itu, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan Nabi Yahya anak dia? Jika ada kamu itu sebenar. Allah suruh Nabi Muhammad kata dekat Yahudi Bani Israel ni, bila Nabi zaman hampa letak korban, api mai sambak makan. Itu bukti kata dia Nabi. Hampa dah mengaku kata dia Nabi pun, hampa bunuh juga Nabi. Pasal apa? Betul-betul hampa ni terima ke tak terima Nabi-Nabi ni?
Hampa katalah ni, Nabi Muhammad kalau tak boleh persembahkan korban dan api sambang, kami tak percaya kata hang Nabi. Yang Nabi-Nabi dulu, dia persembahkan korban dan api sambang, dan hampa mengaku kata dia Nabi, lepas itu hampa bunuh dia pasal apa? Mana kata, hampa ni jenis tak betul. Yahudi ni tak betul, tuan-tuan. Tapi malanglah, Yahudi yang tak betul ni lah ni, boleh gelak ke orang Islam. Di Palestin, lah ni Hamas dengan Fatah duduk berperang. Yang sepatutnya Hamas dengan Fatah ni orang Islam, satu kumpulan lawan Yahudi. Tapi hari ni hak duk jadi ni, Hamas perang dengan Fatah, mati hari-hari. Yahudi boleh duk relax, duk tengok sama-sama Islam perang, tumpah darah, mati bukan sikit. Saya pergi umrah minggu lepas. Masa duduk di Madinah, hari nak mai ke Mekah, semayang subuh di Masjid Nabawi, Imam Masjid Nabawi baca qunut nazilah. Mazhab Hambali dia tak ada qunut macam kita mazhab Syafi'i. Tapi pagi itu, semayang subuh pagi itu, Imam baca qunut, dan qunut tu qunut nazilah. Kita duduk dengar apa doa yang dia baca. Dia baca doa minta supaya Allah selamatkan negara-negara orang Islam. Dan dalam doa qunut dia tu, dia minta supaya orang-orang Islam ni jangan bergaduh. Dan dalam doa qunut dia tu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang Islam ni tidak kena zalim oleh sesiapa. Qunut nazilah ini dibaca apabila ada musibah, ada malapetaka yang kena kepada orang Islam. Ini musibah, ini malapetaka. Apabila Islam sama Islam berbunuh, apabila Islam sama Islam bertumpah darah, apabila Islam dengan orang Islam melihat sama-sama sendiri, melihat musuh. Orang Islam tengok orang Islam nampak musuh. Ini satu malapetaka, ini satu musibah, ini satu benda yang tidak patut berlaku kepada orang-orang Islam. Masjid Nabawi, subuh baca qunut tu. Lepas tu kami bertolak mai ke Mekah. Sampai di Mekah, malam sembahyang maghrib di Masjidil Haram pula baca qunut nazilah lagi sekali. Qunut di Masjidil Haram pula dia baca hak tadi dia sebut juga, minta supaya Allah selamatkan negara-negara orang Islam, minta supaya Allah jangan turunkan malapetaka kepada negara-negara Islam. Sekali dengan dia masuk, minta supaya keadaan cuaca panas. Lah ni di Mekah Madinah panas. Keadaan cuaca dan angin yang duk main macam-macam ni membawa kebaikan kepada orang Islam. Kita bila dengar dia baca qunut dalam sembahyang maghrib ni, duk dengar ni, kita tak tahu ke belakang, kita duk negeri orang, kita pun tak tahu apa jadi. Bila habis semua balik, buka televisyen dia, tengok-tengok keluar dalam berita, rupa-rupanya apa? Puting beliung langgang Oman. Puting beliung angin lah. Langgang Oman mati berapa ramai ke? Dan dijangka puting beliung tu akan melalui Saudi. Dan dijangka bandar yang akan kena ialah bandar Riyadh. Dia pun buat qunut nazilah, minta kepada Allah angin yang Allah hantar ni, ini angin ni Allah hantar. Dia pun tak mau tolak angin, tapi dia pun minta kepada Allah, kalau angin tu main, biarlah angin tu membawa kebaikan. Kalau sekiranya angin tu nak membawa kemusnahan, minta kepada Allah supaya Allah selamatkan orang-orang Islam ni. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, esok dengar cerita angin tu kono, dia tak masuk Saudi, dia masuk Emirat Arab Bersatu, kemudian dia masuk Iran, kemudian angin tu pun habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini pun serupa, kalau kena musibah, kena malapetaka, kena apa pun, ini cara yang kita kena buat. Ini cara dia, apa dia? Melucut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi pun Allah yang takdirkan. Minta Allah takdirkan benda tu jadi dan membawa kebaikan kepada kita semua. Ataupun simpangkan daripada kena kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni yang kita duk baca. Maka orang-orang Yahudi ni dia cabar Nabi suruh buat macam tu. Allah turun ayat suruh Nabi jawab balik. Nabi kata, bukan soal tu. Bukan soal nak letak korban, nak tengok ada api turun main tambah korban ke tak, baru nak tahu kata dia ni Nabi ataupun tidak. Soalnya, hampa dulu berapa banyak Nabi yang hampa bunuh? Berapa banyak orang Yahudi bunuh Nabi-Nabi yang ada pada zaman dia?
Di antaranya Nabi Zakaria dan anak dia Nabi Yahya. Hampa bunuh, walaupun hampa tahu kata ini Nabi, hampa bunuh juga. Apa guna hampa tahu Nabi ke tak? Kalau sekiranya tahu kata Nabi pun hampa bunuh juga. Begitu. Maka pada bahawa kamu hendak beriman ketika didatang dengan korban, maka khitab ini kepada Yahudi zaman Nabi SAW. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang dibuat oleh tok nenek mereka itu. Ayat ni turun kepada Yahudi zaman Nabi. Tetapi perbuatan membunuh Nabi-Nabi ini perbuatan yang dibuat oleh tok nenek Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Kerana suka dan redha mereka itu dengan yang demikian itu. Ayat ni turun pada apa? Walaupun yang membunuh Nabi-Nabi ni tok nenek mereka, tetapi mereka anak cucu kepada Yahudi ni, mereka redha dengan perbuatan tok nenek mereka. Mereka suka apa yang tok nenek mereka buat. Maka Allah turunkan ayat ni. Firman Allah, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Dan jika mendustakan mereka itu, yakni Yahudi-Yahudi itu akan dikau wahai Muhammad, maka sungguh telah dusta beberapa banyak rasul dahulu daripada engkau. Allah beritahu dekat Nabi Muhammad, cerita Yahudi tak mau nak percaya ni, ini cerita lama. Cerita Yahudi tak mau nak terima Nabi-Nabi, ini cerita lama. Berapa banyak dah Nabi sebelum Nabi Muhammad juga didustakan oleh umat zaman dia. Ini perkara biasa Tuhan kata kat Nabi. Yang bawa datang mereka itu dengan beberapa mukjizat kenyataan. Nabi Musa alaihi salam, berapa banyak mukjizat Allah bagi ke dia. Nabi Musa alaihi salam tali lepas jadi ular. Tongkat buang jadi ular. Tangan terbit cahaya dan sebagainya. Macam-macam mukjizat Allah bagi dekat Nabi Musa. Tapi hak tak mau beriman, tak beriman juga. Bukan masalah mukjizat. Mukjizat ada pun, kalau tak mau beriman, tak mau beriman juga. Tak boleh buat apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda itu. Dan beberapa kitab seperti Suhuf Ibrahim dan kitab yang nyata, iaitu Taurat dan Injil. Maka hendaklah engkau sabar wahai Muhammad, seperti mereka itu, yakni seperti Nabi-Nabi sabar akan hal itu. Allah kata dekat Nabi Muhammad, sabar. Benda yang hang duk kenal lah ni, Nabi-Nabi dulu semua pun dah kenal dah. Sabar apa yang kenal ni. Tentang Nabi Muhammad cukup sabar. Cukup sabar. Dia pergi ke Taif, orang lempar batu berdarah muka dia. Malaikat Jabal, kata dalam hadis, malaikat bukit mai dekat Nabi, terus offer, wahai Muhammad, maukah kami pergi cabut bukit tu sampai hati kepala mereka yang baling batu sampai berdarah ni? Nabi kata jangan. Kalau betul nak tolong, Nabi kata mai, kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah bagi hidayah kepada penduduk Taif. Sabar. Orang sabar aja boleh buat lagu tu. Orang tak sabar tak boleh buat macam tu. Nabi SAW satu orang yang cukup sabar. Firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, iaitu mati jasadnya, nyawanya tidak mati. Dia cerita. Tak ada benda, tak ada orang, tak ada makhluk yang hidup dalam dunia ni yang tungkat langit tak mati, tak ada. Nabi Allah Isa alaihi salam hari ni tak mati lagi. Tuhan angkat dia pergi duduk di satu tempat yang Allah sahaja mengetahui. Dan dijanjikan di dalam hadis Nabi Isa akan turun balik menjelang kiamat esok untuk nak menyelesaikan tugas ni. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam pada masa tu akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam yang umur dia tak tahu dah berapa punya panjang umur dia sampai hari ni tak mati lagi, selesai tugas dia esok dia akan mati juga. Pasal apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa pasti akan menjumpai mati. Yang mati itu jasad, dia kata, roh tidak mati. Kita bila kita mati itu jasad kita mati. Jari tak boleh bergerak, mata tak boleh nak buka, celek, pejam celek tak boleh, mulut tak boleh bercakap. Jasad kita mati, roh kita dia hidup. Dia keluar daripada jasad. Roh tu keluar daripada jasad menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya dimatikan kamu itu supaya hendak disempurnakan kepada kamu akan segala balasan amalan kamu pada hari kiamat itu, khairan ataupun syarran, iaitu baik ataupun jahat.
Apakah hikmah di sebalik Allah bagi mati orang hidup ni? Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya di sana esok dia panggil Yaumul Jaza, hari pembalasan. Atas dunia ni penuh dengan ketidakadilan. Tuan-tuan, kita duduk atas dunia ni penuh dengan ketidakadilan. Ada saja manusia dalam dunia ni yang tak puas hati. Ada. Tak puas hati pasal apa? Pasal benda yang ada depan mata dia tidak adil. Ketidakadilan ni kadang-kadang sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap dia tak bersalah, tiba-tiba dituduh bersalah. Itu kemuncak kepada ketidakadilan. Dia tak bersalah, memang dia tak bersalah, tetapi dunia menghukum dia bersalah. Amat tidak adil. Contoh hari ni, kalau orang nak buat naya kita, senang aja. Kalau orang nak buat naya kita, senang aja. Dia pergi gagau dadah apa tang mana ke, dia lepas masuk dalam kereta kita. Lepas itu dia telefon polis, dia kata kereta pelik nombor ni ada bawa dadah. Polis pergi tahan tengah jalan, periksa-periksa ada dadah dalam kereta kita. Tuan-tuan nak kata macam mana? Tuan-tuan nak kata tak tahu, saya tak tahu ni mana mic. Masuk dalam tu. Teriak ayam mata darah nak kata bukan ni, dan sememangnya pun bukan. Tapi macam mana nak kata bukan benda tu ada dalam kereta kita? Dia kata takkan tak tahu kot duduk dalam kereta sendiri. Kalau orang main boh takkan tak nampak orang. Macam mana tuan-tuan, kereta orang boleh buka curiok lari, ni pula nak main buka boh dadah orang boleh buat. Dan pihak penguat kuasa pula dia nak bezakan, kata memang kita ni tak buat kerja tu macam mana, dia pun tak tahu beza. Dia kira barang ada dalam kereta kita, dia suruh kita mengaku, kacau kita. Demikianlah ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Orang tak bersalah, tiba-tiba jadi bersalah. Demikian juga ketidakadilan ni, orang bersalah tapi terlepas. Oh, tak adil. Orang terang salah, lepas. Amat tidak adil. Tetapi itulah dunia. Apa nak buat? Ini yang kata dunia memang macam tu. Maka Allah mengadakan hari pembalasan di sana. Di sana orang yang betul-betul salah tak boleh lepas. Orang yang sebenar-benar baik akan diberi balasan syurga pada dia. Allah Subhanahu wa taala adakan mati dengan tujuan supaya mereka diadili secara adil di akhirat itu. Mana-mana orang yang jahat tetapi terlepas, dia akan kena di sana. Mana-mana orang yang baik tapi teraniaya, Allah akan bagi balasan baik kepada dia. Yang mana balasan baik itu adalah hadis Nabi kata apa? Yang kata syurga Allah ni, apabila Allah celup satu orang tu ke dalam syurga dia, diangkat dia, Allah tanya dia, pernahkah hang hidup susah? Orang ni masa di atas dunia, dia manusia paling susah, Nabi kata di atas dunia. Paling sempit hidup, paling susah, paling teruk di atas dunia. Tapi di akhirat esok, Allah celup dia, sabrah fil jannah. Sekali celup dalam syurga, angkat naik. Allah tanya dia, hang pernahkah susah? Dia kata, wallahi, dia kata demi Allah, aku tak pernah susah. Bahkan aku tak pernah tengok yang kata susah tu macam mana. Walhal dia manusia paling susah. Nak habang kata syurga Allah yang menjadi tempat pembalasan kepada orang baik ni, sekali aja masuk dalam dia, mampu melupakan segala susah payah yang kita pernah kena sebelum tu. Demikian juga neraka. Nabi kata, sekali celup saja dalam neraka, satu orang yang tidak pernah susah masa di atas dunia, dia kena neraka sekali celup. Tuhan tanya dia, hang pernahkah hidup senang di atas dunia dulu? Dia kata, wallahi, dia kata demi Allah, dia kata aku tak pernah rasa kesenangan sedikit pun dalam hidup aku. Dia nak beritahu dekat kita kata, yang kata neraka tu sekali aja kena, mampu membuatkan orang tu lupa segala senang, segala nikmat yang pernah dia kecap semasa di atas dunia. Ini yang dikatakan pembalasan yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dan barang siapa yang dijauh daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya telah dapat sehabis-habis tuntutan, yakni kebahagiaan. Itu dia. Tuhan kata siapa di akhirat esok Allah masukkan dia ke dalam syurga,
itulah kemuncak kepada benda yang dia tuntut, kepada benda yang dia cari selama ini. Tuan-tuan, dalam dunia ni kita cari apa, tuan-tuan? Kita tanya seorang dengan seorang tak sama jawapan. Tetapi kesimpulan kepada jawapan yang tak sama tu satu aja. Apa dia? Semua orang cari kebahagiaan. Ada orang menikah sampai 4, tak bahagia. Tak bahagia. Dia menikah seorang, dia rasa kebahagiaan yang dia cari tak ada. Terai buat macam-macam, tak dapat kebahagiaan. Dia tu ingat, tak boleh dah, tarut dah dia pergi menikah seorang lagi. Menikah bukan nak dapat kebahagiaan, menambah masalah. Tak bahagia juga. Dia pun kata ni silap tang mana pun ni, cari menikah seorang lagi, menikah 4 isteri tu ada, kebahagiaan yang dia cari dia tak jumpa. Kesimpulan kepada semua manusia, cari kebahagiaan. Ada manusia cari bahagia dengan duit. Dia cari duit, dia tu ingat bila ada duit dia bahagia. Duit ada, dia tak bahagia. Ada cari bahagia dengan ilmu, mengaji ni habis dah ijazah pertama, buat master degree, buat PhD, dah buat PhD patah balik buat bachelor dalam bidang profesional pula. Dia dah buat PhD dalam bidang fizik, dia dah buat PhD dalam bidang matematik, dia dah buat PhD. Dia rasa tak puas hati lagi sebab tak profesional. Dia kata, dia pergi buat bachelor pula dalam undang-undang. Ayami dia nak jadi profesional. Dia kata, buat apa pun kebahagiaan yang dicari tak dapat. Kebahagiaan yang manusia cari, kemuncak kepada apa yang manusia cari ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat syurga, itulah bahagia yang hakiki. Ayat ni bagi tahu dekat kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dia kata, dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang di akhirat itu neraka memang tak masuk, bahkan jauh terus daripada neraka, bahkan dimasukkan dia ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mendapat sehabis-habis tuntutan. Benda yang dia duk tuntut, yang duk cari selama-lama ni, kemuncak dia dapat. Apa dia? Bahagia. Dia kata itu kebahagiaan abadi di dalam syurga. Begitu. Firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ini melainkan untuk bersedak-sedak, bangsa tipu, bersedak-sedak sah, kemudian hilang dia. Itu dia. Quran kata apa? Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah hidup di atas dunia ni illa mata'. Mata' ni maksudnya benda seronok, benda main-main. Al-ghurur, tetapi dia bersifat gharar, dia bersifat menipu manusia. Dunia ni tengok cukup cantik, kita takkan pi, kita bomoy dengan dia, kita tertipu. Dunia ni cantik, tengok duit cantik, tengok segak cantik, tengok orang cantik. Dunia ni macam tu. Kalau di Kuala Lumpur, artis-artis lah ni cucuk satu badan. Tengok hidung lagu kembang, nak buat bagi mancung, cucuk-cucuk dia naik jadi mancung, tahan 3 bulan dia kepek balik. Contoh macam mingguan Malaysia kemarin ya. Mingguan Malaysia kemarin ada cerita satu artis apa semua, dia kata cukup, dia tak mau dah. Dia nak stop lah semua jenis suntikan benda asing masuk dalam badan ni, dia dah stop lah, dia tak mau. Dia kata hak mana Tuhan bagi ni yang ni cukup. Dia dah cemui lah, pasal apa? 3 bulan sekali. Kalau sekali cucuk duk mancung tu cantik lah. Ni 3 bulan cucuk dia naik satu macam, lepas 3 bulan dia mecok kembung balik. Tak lagi lagu tengok macam mana punya pepehkan cucuk-cucuk dia naik runcin, dia naik lagu macam nang dok mai, dia main lagu pelang siam lagu. Lepas 3 bulan dia turun jadi satu macam. Pasal apa? Pasal nak cantik. Nak cantik ni dunia. Cantik ni dunia. Dan ayat ni kata apa? Dia kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup dunia ni melainkan mata'. Dia bersifat seronok tengok cantik, al-ghurur, tetapi dia menipu kita. Dia tipu kita. Maka kalau kita faham kata itu hakikat dunia, kita tak akan jadi lupa diri kerana nak mengejar dunia.
Kita mencari dunia, tetapi ala kadar. Kita tak akan sampai ke peringkat menjadi hamba dunia sampai menghalalkan segala-galanya kerana dunia. Ini kalau kita faham. Firman Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Demi Allah, Tuhan kata, lagi akan dites, akan dicuba kamu pada segala harta kamu dengan zakat dan dengan binasa harta. Dan dicuba diri kamu, yakni dengan diberati untuk buat ibadah dan dengan sakit demam. Itu dia. Dunia Tuhan bagi apa? Tuhan bagi harta, Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi segala. Tapi apa hak Tuhan bagi atas dunia? Adalah teks. Adalah teks. Maksud dia apa? Dia kata kalau Tuhan bagi dekat kita harta di atas dunia, Tuhan teks. Teks apa? Dia bagi hilang duit. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hilang duit ni tak usah kata hilang 10,000. Hilang 10 ringgit pun cari sampai tak semayang. Yang kata manusia ni kalah ujian. Kalah ujian. 10 ringgit je. Boh tak mana tu duk cari tak jumpa. Dengan muka ni jadi satu macam, dengan bebai pun duk main, dengan marah habis bini kena marah, anak kena marah kerana 10 ringgit. Dia kata aku tak tahu ni tadi. Dia kata takkan aku ni bukan tua sampai nyanyuk sampai tak ingat kubur tang mana. Kubur tang ni. Ada siapa ambil ni? Bini pula duk kata marah orang. Tak tang mana cari tang mana. Oh lagi naik angin. 10 ringgit ni apa saya? Habis kereta buka ni hampir rubber mat angkat cari sampai bawah-bawah bangku gagal-gagal apa semua. Cari habis semua pi sampai masuk pancuh keluar pancuh. Pi pula keluar. Tak ingat kata tang mana pi cari je. 10 ringgit. Tengok-tengok Zuhur tak semayang. Tuan-tuan, Allah test 10 ringgit. Tuan-tuan bayangkan kalau 10,000. Tuan-tuan bayangkan kalau 10,000. Kita pergi bagi kat siapa kat 10,000, hang tolong tak, aku amanah dekat hang simpan duit ni apa semua, balik-balik mai kita kata dia duit yang aku bagi tu mana? Dia kata duit apa? Kita dari dia tu macam lah. Kita kata dia, aku abang kau terang, aku tak ada mood nak melawak hari ni. Kita kata dia, bagi mai balik. Dia kata betul duit apa? Jari pun tak tunjuk betul dia, tunjuk terbalik. Jadi tunjuk lu betul. Hang baik-baik sikit. Aku tak ada masalah, aku kalut ni, bagi mai balik aku punya duit 10,000. Bila yang bagi duit kat aku? Dia kata, tuan-tuan, Allah test 10,000. Kacau tuan-tuan. Dengan kontu sahih dah, putih, cerai-berai, putih, habis silaturahim lingkup habis dah. Wajib dah yang tu. Mau tak mau nak jadi lebih lagi. Mau tak mau nak jadi lebih lagi. Allah test duit. Duit boleh jadi manusia, manusia boleh jadi 3 suku. Allah test apa yang dia bagi, benda yang dia bagi tu menjadi ujian kepada kita. Allah bagi dekat kita apa dia? Dia bagi dekat kita kesihatan tubuh badan. Allah bagi kita sihat. Allah test kita dengan ibadat. Allah bagi kita sihat. Subuh nak bangkit semayang tak? Berapa ramai orang Islam hari ini tak bangkit semayang subuh? Berapa ramai orang Islam hari ini tak bangkit semayang subuh? Kita sendiri, dan kata orang, kita sendiri pun kita duduk, kita muhasabah balik. Umur berapa kita ni baru kita subuh tak tinggal? Kita sendiri. Terus tunjuk orang, banyak orang kita nanti tunjuk. Kita tengok diri kita sendiri. Aku sendiri ni umur berapa baru subuh aku tak tinggal? Sampai umur berapa subuh ni banyak tinggal daripada buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah test dengan kesihatan. Bagi sihat, semayang pun kita tak buat. Allah bagi sakit. Bila Allah bagi sakit ni duk sebut, ya Allah, nak semayang pun susah lah. Bila sakit, duk sebut ni Allah, dia kata nak semayang pun susah lah. Tak ada orang angkat, tak boleh semayang. Hidup abang ke orang. Masa tak gaduh, siapa angkat dulu tak semayang. Nampak tuan-tuan? Allah bagi apa dekat kita atas dunia, apa yang Allah bagi itu Allah test balik dekat kita. Maka dia bagi tahu di sini, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Demi Allah akan dicuba kamu pada segala harta yang Tuhan bagi dekat kamu tu dengan zakat. Nak keluar zakat tak atas harta yang duk ada? Berapa ramai orang tak boleh keluar zakat? Bulan lepas kita dah baca dah, orang yang tak boleh keluar zakat, harta tu esok di hari akhirat Allah akan bagi jadi apa? Suja'ul aqra. Ulam yang akan lengkap di tengkuk dia dan akan patuk dia di hari akhirat itu.
Kemudian Allah test dia dengan binasa harta. Kemudian pula dicuba, diuji pula dia dengan diri dia ni. Apa jadi? Diberati dia dengan ibadah. Tengok dia sanggup tak buat ibadah. Allah test dia dengan sakit demam. Allah nak tengok sakit demam yang Allah bagi dekat dia ni, dia nak sabar ke tak? Semua ni ujian daripada Allah. Latatma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan lagi kamu dengar daripada segala mereka yang diberi akan kitab daripada dahulu kamu, iaitu Yahudi dan Nasara itu. Dan daripada segala musyrikin Arab itu akan menyakiti yang banyak pada kamu, daripada maki hamun, dan daripada tuduh jahat, dan daripada menyebut kelakuan perempuan Islam pada orang-orang kafir. Allah test lagi kepada orang yang nak buat kerja Islam ni apa dia? Allah test, dia akan kena maki dengan orang, dia akan kena kata dengan orang, dia akan kena sakiti dengan orang, dia akan kena macam-macam dengan orang. Orang yang nak buat kerja Islam ni semua akan kena benda ni. Semua akan kena, tak ada kecuali. Kalau ni dicontohkan, contoh ni pun tak apa nak tepat, tapi kalau dicontohkan, hari ni orang ada buat kerja dakwah ni kebanyakan ustaz-ustaz, termasuk orang-orang yang bukan ustaz tetapi mempunyai semangat dakwah yang tinggi. Semua kena. Ada orang tak kata Pak Ustaz Gamsuri? Kena. Kau orang pokok ketapang, kau orang pokok ceri, kau dalam kedai makan sedekah. Apa teringat nak kata-kata lah. Betul tak betul itu cerita esok lah, Tuhan nanti nilai dia. Tapi tang kata tu kata, alah dia mail tu ada. Alah dia kata dia pun kena. Siapa tak kata dekat berapa banyak ustaz tu ada, semua kena. Hak syok dekat ustaz ni dia kata dekat ustaz ni, hak syok dekat ustaz ni dia kata dekat ustaz ni. Kena lah, cerita dia kena. Biasa benda ni. Jadi kalau kita nak mengambil itu sebagai satu kekecewaan kita dalam dakwah, berhenti. Duduk di rumah. Duduk di rumah pun kata juga. Pak kata apa ni pergi mengaji, ada ilmu apa semua, duduklah selimut di rumah. Keluar main lah masjid, tak ada orang nak mengajar. Dia kata betul. Keluar main mengajar pun kena juga. Siapa yang tak kena dalam dunia ni? Siapa yang tak kena? Nabi Muhammad SAW pun kena. Nabi Muhammad satu orang yang maksum. Kita ni telahlah berdalam dosa. Kita ni ustaz-ustaz biasa ni, salah ni cukup banyak, kelemahan, aib dan sebagainya banyak. Nabi SAW manusia maksum pun kena. Dia pergi ajak umat dia, kata menikah boleh takat 4 ya, yang dia bini sampai berbelah-belah, ini kira lagu mana? Kena. Oh, bagus punya apa semua, lalai isteri anak angkat dia pun dia ambil buat bini dia. Apa punya orang? Kena. Soal Nabi buat macam tu, Nabi kahwin sampai berapa belah tu atas perintah Allah, dia tak kira. Soal Nabi kahwin dengan bekas kepada isteri anak angkat dia apa semua, dia atas alatan apa, atas perintah Allah, dia tak kira. Dia kira, dia tengok macam mana, dia kata tak kena, dia kata. Maka itulah lanjutan yang berlaku sampai hari ini. Jadilah siapa pun kena. Hak bukan ustaz pun pergi buat kerja dakwah, pergi bercakap Islam pun kena juga. Dia pun jadi mengaji agama bila ni main bercakap agama kat kita ni, kena juga. Bukan nak tolong dia, bukan nak bantu dia. Kawan tu buat kerja dakwah, nak mengajak orang kepada Allah, nak menyeru orang kepada keredaan Allah. Bukan dia tolong dia, dia sedekah lagi kat atas belakang dia. Kesimpulan dia apa? Inilah ayat yang kita duk baca ni. Allah kata apa? Ini adalah biasa. Nabi SAW pun kena. Kalau Nabi kena, orang lain ni lebih-lebih lagi terdedah kepada nak kena tohmahan yang berbagai-bagai. Maka Nabi SAW ni dia kata, kena sesuatu yang menyakiti dia yang cukup banyak, daripada maki dan tuduh jahat dan sebagainya. Nabi kena cukup teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kamu sabar, Tuhan kata dekat Nabi, dan jika kamu sabar, dan Nabi bagi tahu pula dekat umat dia, dan kalaulah hampa sabar dalam buat kerja Islam ni, dan takut kamu akan Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu, maka bahwasanya yang demikian itu sebaik-baik pekerjaan. Tuhan kata dekat Nabi, dan Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang buat kerja Islam ni, kalau hampa sabar dengan sakit yang duk kena ke atas hampa ni, kalau hampa sabar,
itulah min azmil umur, itulah perkara paling baik yang hangpa buat di atas dunia. Sabar. Nabi bukan tak tahu apa orang kata kat dia. Nabi tak jawab. Pasal apa? Sabar. Kalau tak sabar, dengar jawab balik, habis kita. Habis masa, habis tenaga, habis segala-galanya dengan duk jawab benda yang tak ada faedah ni. Nabi SAW dia tak jawab segala tuhmahan jahat yang dilemparkan kepada dia. Firman Allah, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ketika dia ambil, Allah akan janji segala mereka yang diberi kitab itu, hendaklah menyatakan mereka itu, akan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan sembunyi mereka itu akan dia. Ni apabila Allah Subhanahu wa taala ambil janji kepada ahli kitab, ahli-ahli kitab yang terima Taurat, yang terima Zabur, yang terima suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala, depa ambil janji dengan Allah. Depa ambil janji dengan nabi yang ada pada zaman depa. Depa janji dengan Nabi Musa, depa janji dengan Nabi Daud, depa janji dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Depa janji bahawa apa yang ada dalam Taurat ni kami akan habaq kepada orang semua. Apa yang ada di dalam Injil ni kami akan habaq ke orang semua. Apa yang ada di dalam Zabur ni kami akan habaq ke orang semua. Apa yang ada di dalam suhuf ni kami akan habaq ke orang semua. Depa janji macam tu. Tiba-tiba mai part yang tertentu depa sembunyi. Khususnya pasal apa? Pasal Nabi Muhammad SAW. Dalam Zabur dah sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dalam Taurat dah sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dalam Injil dah sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dalam suhuf yang Allah turunkan dekat beberapa orang Nabi, dah mai dah cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi mereka ni apabila mai masa esok ni, mereka bagi tahu isi kandungan Taurat, mai tangbak Nabi Muhammad, mereka tutup. Sedangkan mereka tahu bahawa kedatangan Nabi Muhammad itu sesuatu yang pasti, yang disebut dengan terang di dalam kitab Taurat yang mereka pegang. Mereka tutup. Jaga tuan-tuan. Benar-benar Quran lah. Dalam Quran 30 juzuk Quran tu semua benda ada. Jangan kita cuba tutup yang tak mau habaq yang ni, jangan. Apa yang ada dalam tu habaq. Ada sebahagian dia tutup. Dia tak beritahu yang bab ni, ayat ni susah baca, ayat ni baca kat dia, orang tanya kacau. Tutup. Perbuatan dia sama macam perbuatan ahli kitab Yahudi dulu. Dia tutup bahagian yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Maka melontar mereka itu akan dia, yakni akan isi kitab, akan perjanjian itu pada balik belakang mereka itu, tiada diikut akan dia. Dia ambil, dia buah belakang, tak mau ikut. Macam kita hari inilah Quran turun 30 juzuk. Dalam 30 juzuk itu ada ayat yang menceritakan tentang hukum. Apabila orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki baik perempuan, potong tangan mereka. Hak tu kita simpan. Tak mau implement dalam masyarakat. Jadi apa yang jadi? Saya duduk main jadi on the way daripada kaki Gelugong, main lalu kawasan perumahan yang baru dibina. Lalu duduk tengok apa tuan-tuan? Paip ayam tempat nak sambung meter tu. Paip ayam tu pun tak ada. Meter tak ada lagi lah, pasal rumah baru PBA tak main pasang meter lagi. Paip ayam hak duk cakuk dua tu, hak meter nak duk tengah tu. Hak cakuk dua tu boleh babi potong. Besi mahal lah ni. Ya Allah. Rumah sahabat saya satu taman. Rumah buah pagang besi. Tengah-tengah buah apa tu, hak bunga apa tu? Bunga mai tu apa ke, material apa benda tu tu. Kas iron apa nama? Curi. Dia bangkit pagi esok duduk depan rumah nampak luar ya. Kan? Bangkit pagi wah berapa lapang nak rumah ni. Bunga kas iron tu tak ada dah, dia terpeluhung habis, kosong. Dia main curi kat tu. Subhanallah tuan-tuan. Kecurian ni menjadi-jadi. Menjadi-jadi. Apa nak buat tuan-tuan? Satu malam, dalam satu taman, 3 rumah kena masuk.
Dalam satu malam 3 rumah kena. Bangkit pagi esok, dia ni nak pergi habang, kata rumah aku orang masuk. Dia ni pun aku pun nak bakang yang sama juga, rumah aku pun orang masuk juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala tak protect kita, pasal kita tak menjalankan hukum dia. Itu aja cerita dia. Kalau di Saudi dia ada masjid, kalau kita pergi Jeddah dia ada satu masjid putih tu, dia panggil Masjid Qisas. Di masjid itu, untuk kawasan Jeddah, di masjid itu dijalankan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Di Masjid Nabawi sana, arah ke kiblat tu ada bangunan Mahkamah Syariah Saudi. Di halaman depan tu, di situ tempat dijalankan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Dan bukan senang-senang nak potong tangan orang ni. Prosedur untuk nak mensabitkan hukum potong tangan itu sangat ketat. Sangat ketat. Hukum Allah kalau kita implement, dia tak akan menzalimi mana-mana pihak. Sebab bukan senang nak potong tangan orang. Kerana prosedur untuk nak menjatuhkan hukum potong tangan itu sangat ketat. Dari segi saksinya, dari semua segi sangat ketat. Tapi kalau kita ada usaha ke arah nak buat apa yang Tuhan suruh, yang pentingnya ialah Allah protect kita, selamat kita daripada jenayah yang duk jadi bermacam-macam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duk belajar tafsir ni berapa lama dah. Tolonglah tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, percayalah kepada apa yang Tuhan kata dalam Quran. Dengar saja tak ada guna tuan-tuan. Dengar dan percaya dan berusaha ke arah itu. Berusaha ke arah itu. Ke arah apa? Ke arah nak implement apa yang Tuhan suruh. Mudah-mudahan kesungguhan itu akan membuahkan hasil yang baik dan keamanan kepada seluruh umat manusia yang ada dalam dunia ini, insya-Allah. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Washtarau bihi thamanan qalila." Dan tukar beli mereka itu dengan dia, yakni dengan hukum tadi ini, ambil harga, yakni ambil upah yang sedikit daripada orang yang jahil-jahil mereka itu, dengan kemegahan mereka itu pada ilmu, maka menyembunyikan mereka itu akan dia, takut kepada luput atasnya upah itu. Itu dia pergi jadi ulama, dia sembunyikan ilmu. Pasal apa? Kerana takut upah yang dia dapat. Takut saat lagi dia cakap benar, orang buang dia, hilang upah yang dia dapat. Kerana sayang upah tu, maka dia cakap tak betul. Dia ni disebut dalam Quran sebagai apa? Sebagai orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sikit. Tak padan dengan 4-5 ribu sebulan dapat. Hang pergi bohong orang, hang tak habaq hak betul dalam Quran kepada orang, hang jual ayat Quran dengan harga yang Allah tak pandang di hari akhirat esok. Baik, firman Allah, fabi sama yashtaru, sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu. Tuhan kata orang yang buat kerja macam ni, dia buat kerja paling jahat. Upah yang dia dapat itu upah yang paling keji, yang dia akan diminta bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk, wala tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ada satu yang itu yang kita poster tengah sebakatnya tak boleh tolong tunjukkan kepada kaum kita lah, insyaAllah. Saya dah ada satu. Ni kawan kita bagi gambar tu lah. Gambar yang orang duk hina Islam, duk hina Nabi Muhammad, duk hina Al-Quran, apa semua ni. Ni semua daripada internet. Yang ni kalau tuan-tuan rajin duk pergi explore internet, tuan-tuan jumpa dahsyat-dahsyat punya bahan tu ada dalam ni, kalau nak tengok. Jadi benda-benda macam ni saya nasihatkan jangan disebarkan. Kerana kalau kita sebar, kita tujuan kita nak beritahu kat orang, kata musuh duk buat macam tu dekat agama kita. Tetapi secara tidak langsung kita menjadi ejen menyebarkan benda-benda macam ni. Memandai dengan beritahu, kalau orang buka internet tengok sudah. Jangan diperbanyakkan, jangan diposted, jangan ditempel di dinding masjid, jangan disebarkan. Kerana kita secara tak sedang, kita pula jadi tolong sebar orang, penghinaan orang kepada Nabi SAW. Jangan sebar benda-benda macam ni. Jangan.
Mereka seronok, mereka buat, kita tolong putus sebat. Kita tak sedar, tujuan kita lain, tapi jadi lagu lain. Tak mahu kan? Jadi apapun lah, kita ambil pengajaran. Islam hari ini berada dalam keadaan yang sangat mendukacitakan. Seluruh dunia. Tak musuh buatkan Islam satu, tak Islam sama Islam bergaduh pun satu. Frust betul lah. Betul-betul frustrated. Kita rasa apa lah ni? Hamas dengan Fatah. Frust betul lah tengok. Hari itu Saudi dah ambil inisiatif panggil mereka pergi ke Mekah. Pergi bersidang, pergi berbincang di depan Kaabah. Saudi panggil, Hamas panggil, Fatah panggil puak-puak yang duk berbalah ni, panggil pergi duduk di depan Kaabah, mata tengok Kaabah. Tuan-tuan adalah hadis. Kalau tuan-tuan buka di dalam fiqh sunnah, dia ada buat mai satu hadis. Nabi SAW beritahu apa? Nabi kata cerita di Masjidil Haram ni, tiap-tiap hari Allah buat turun 120 rahmat kepada orang yang ada di Masjidil Haram. 60 rahmat Allah bagi kepada orang yang tawaf. Sebab kita kalau ada peluang pergi ke Mekah, haji ke umrah ke apakah, kita dituntut supaya banyak tawaf. Kita dituntut supaya banyak tawaf. Bukan banyak buat umrah, banyak tawaf. Kalau boleh, tiap-tiap waktu, tiap-tiap lepas sembahyang, tawaf sunat. Itu paling cantik. Dalam satu hadis itu disebutkan, kata Allah turunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 untuk orang yang tawaf. 40 untuk orang yang sembahyang dalam Masjidil Haram. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sembahyang apa ke, 40. Dan 20 kepada orang yang memandang Kaabah. Dia buka dalam fiqh sunnah, dia buat main hadis ni. Duduk di Masjidil Haram tu, kira meter duduk jalan. Orang kata meter ni kalau driver taksi kan meter duduk jalan. Kita duduk, kalau kita tawaf 60 rahmat. Kalau kita semayang, whatever semayang, 40 rahmat. Tak mau tawaf, tak mau semayang, duduk tengok Kaabah tu, 20 rahmat Allah mai kat kita. Jangan lepas peluang ni. Jangan lepas peluang. Ada duit, berasa nak pergi Medan, berasa nak pergi Jakarta, berasa nak pergi Perth, berasa nak pergi mana. Tak apa, aku nak pergi umrah dulu. Lepas duit nak pergi umrah ni, kalau ada balance, baru aku nak pergi Medan. Macam tu buat. Pasal apa? Pasal pergi di sana, pergi di Masjidil Haram ni, meter jalan. Meter tu duduk jalan. Duduk tengok aja. An-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Nabi kata melihat Kaabah itu ibadah. Dalam hadis tadi kata 20 rahmat Tuhan turun kepada orang yang melihat Kaabah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apatah lagi kalau kita lepas sembahyang maghrib, kita buat yang lain-lain ekstra lagi. Lepas sembahyang Isya, kita buat sembahyang sunat apakah lagi. Malam pukul 3 turun dah. Subuh masuk pukul 4 lebih, pukul 3 kita turun dah. Tahajud di Masjidil Haram pula. Pergi ambil di halaman depan Kaabah tu pula. Sembahyang, sudah sembahyang tengok Kaabah tuan-tuan. Tapi itulah dia, manusia ni dia, orang kata apa, dia kadang-kadang dia mangli. Dan tengok orang yang duduk di Mekah sendiri tak buat benda tu. Pasal dia duduk ingat dia bila-bila masa pun boleh pergi, jadi dia tak pergi orang tu. Jadi betul. Kan, dia duduk ingat dia duduk di Mekah. Jadi dia bila-bila masa kalau ingat nak pergi boleh pergi, jadi dia tak pergi. Kita lama-lama sekali dapat peluang pergi ni, Allah. Ya Allah. Satu 2 minggu habis macam tu aja. Habis dah 2 minggu. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Impun duit bagi boleh sampai sana. Sebab kita kata tadi, duit ni keperluan dalam dunia. Pasal dia banyak benda nak pakai duit. Nak pergi haji, rukun Islam yang kelima pun kena ada duit. Nak pergi buat umrah sunat. Nabi 4 kali buat umrah. Nabi 4 kali buat umrah. Umrah yang pertama tak jadi buat. Nabi mai daripada Mekah sampai ke Madinah. Hantar Sayyidina Osman masuk pergi ke Mekah minta kebenaran untuk masuk. Tiba-tiba Osman tak keluar.
Mai satu berita kata Osman sudah kena tangkap dengan orang Mekah dan mereka nak bunuh Osman. Nabi dengar macam tu, Nabi panggil semua kawan-kawan yang ada di Hudaibiyah ni. Nabi kata mereka dah tangkap Osman. Lah ni siapa yang sanggup berjanji setia dengan aku nak serang Mekah. Nabi kata. Nabi mai bukan nak serang, Nabi mai nak buat umrah, nak ziarah adik-beradik. Tiba-tiba Nabi sampai di sempadan tanah halal, tanah haram di Hudaibiyah. Nabi hantar Sayyidina Osman sebagai adab, minta izin nak masuk ke Mekah supaya mereka tak salah faham. Nabi main ramai, takut mereka ingat Nabi nak serang mereka. Bila Osman masuk, dia tak keluar. Bila tak keluar, berita ramai kata Osman sudah kena tangkap dan mereka nak bunuh Osman. Nabi sebagai orang yang cukup sayang dekat sahabat-sahabat dia, Nabi dengar kata Osman kena tangkap, nak kena bunuh. Nabi kata siapa yang sanggup janji setia dengan aku nak serang Mekah. Semua sahabat tanpa kecuali pakat letak tangan, kata kami akan sanggup apa jadi pun kami dengan engkau ya Rasulullah. Nabi letak dua tangan, orang lain semua letak satu tangan, Nabi letak dua tangan. Nabi kata ini aku dan ini Osman yang tak ada. Berita kata Nabi dah janji nak diserang ni sampai di sana. Dan orang Mekah jadi kelam kabut, dia hantar wakil mai abang. Dia kata tak. Kami tak buat apa ke Osman. Osman akan balik mai sikit masa. Osman pun sampai balik. Tak jadi perang. Tapi walau macam mana pun dia kata kami tak benarkan Muhammad masuk Mekah. Maka Nabi bertahalul di Hudaibiyah. Tahun tu Nabi tak jadi buat umrah. Tahun yang berikutnya dia jadi umrah qadha. Tahun yang berikutnya. Kemudian Nabi buat lagi 2 kali selepas pada itu. Sejumlahnya dia kata umrah Nabi 4 kali, 1 hak tak jadi, 3 jadi. Dan Nabi bila sampai di sana memang Nabi membanyakkan tawaf. Tuan-tuan, ini benda-benda macam ni tuan-tuan, benda yang dia boleh konkretkan iman kita. Iman kita ni dengan Allah, saya cakap lah, dengan dunia kita duduk lah ni tuan-tuan, berterabut. Jadi iman kita ni kacau. Kita perlu kepada benda-benda yang boleh konkretkan iman kita. Nak konkretkan tu, semayang malam. Tak boleh di sana pun semayang malam kena buat lama-lama sekali, paling tak ada sebulan sekali tuan-tuan. Sebulan sekali aja. Sebulan sekali yang tuan-tuan pasti tak akan menyesal di depan Allah itu. Kalau nak menyesal pun kerana buat sekali, itu menyesal. Menyesal pasal apa? Pasal apalah aku masa hidup dulu sebulan sekali aja aku semayang tahajud. Alangkah baiknya aku kalau aku semayang tiap-tiap malam. Itu menyesal. Tapi kau kata nak menyesal di akhirat itu, menyesal pasal bangkit tahajud, tak menyesal tuan-tuan. Buat sebulan sekali, kurang-kurangnya. Dah lama, dah berasa macam elok dah dengan kita, sebulan 2 kali. Berasa macam sedap, sebulan 4 kali. Maknanya seminggu sekali. Tak sampai 5 minit. Allahu Akbar. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Fatihah, qul ya. Fatihah, qul huwallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sat saja tuan-tuan. Hak sat tu di sana itu kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bagi dekat kita peluang untuk nak buat ibadat macam ni atas dunia. Ini nak konkret. Yang lain banyak lagi lah. Kita puasa sunat, banyak lagi. Kita semayang awal waktu, banyak lagi. Kita hidupkan sunnah Nabi, banyak lagi benda kita boleh buat sikit-sikit. Tambah sikit macam tu. Duk rajin pakai baju-baju biasa ni, lama-lama sekali pakai jubah. Ada kawan dia kata saya ni ustaz, dia kata bila mai buat umrah ni, dia kata pakai jubah ni syok. Tapi bila balik di Malaysia dia pakai jubah, dia geli. Dah bergulak. Dia kata bila duk ada di Mekah Madinah ni tak pakai baju lain, duk pakai jubah ni, balik ke Malaysia, dia kata saya pakai jubah, dah pakai dah, nak keluar sembahyang jemaah ni pusing batas balik, berasa geli. Kata pasal apa jadi lagu tu, tak tahu. Dia kata pasal apa ustaz, dia tanya saya pula, pasal apa ustaz, dia kata tak tahu, saya tak geli. Kan ada lagu tu. Memanglah nak buat benda baik ni dia geli ya. Dia nak buat benda-benda tak elok tak geli. Nak buat benda baik ni dia geli. Kan? Apa ketawa dah janggut apa sikit, tengok di cermin tu. Cukup orang. Dia geli, janggut duk dalam dia geli kan. Taruh bila sikit kan. Tak mau panjang pun bagi ada sikitlah. Pasal apa? Nabi satu orang yang ada jauh. Mazhab Hanafi tuan-tuan. Kalau nak jadi imam mesti ada janggut. Tak ada janggut tak boleh jadi imam.
dalam Hanafi. Naik dah pergi duduk sejadah imam tu, dia main ni, orang belakang main gabuih dagu. Dia gabuih kalau serius, dia akan pergi belakang. Kalau dia gabuih rasa, cantik kata ahli imam. Gana Hanafi. Dan dalam mazhab Syafi'i ini sunat lah, saya kata sunat. Sajalah dengan benda-benda sikit-sikit saja. Cari sikit buat, niat yang penting. Niat apa? Littiba'is sunnah. Kerana nak ikut sunnah. Kita ingat tu menunjuk kata kita sayang Nabi. Benda Nabi buat, aku nak buat. Aku tak boleh buat semua. Atas kelemahan aku sebagai manusia, aku tak boleh buat semua. Tak boleh buat semua, sikit buat ni. Sikit tu tuan-tuan, kesan dia besar di akhirat itu. Kita bila sampai sana, bila sampai depan makam Nabi, dia sebab tuan. Lagi kita duduk tapak ni, lagi dekat dengan makam tu, dia dada makin ketat, dia jatuh macam mana. Tu makam dah ada depan tu, kita duduk pi kan, dia lagi langkah duduk pi je. Dia tekan jadi sorang kita tak boleh keluar. Bila sampai depan tu, nak sebut Assalamualaikum ya Rasulullah tu, dia sangkut. Dia nak teriak. Pasal apa tuan-tuan? Sayang dekat Nabi. Sayang. Sikitlah kita boleh kata macam tu sikit. Sahabat tuan-tuan, Nabi jatuh dalam lubang dalam perang Uhud, dia tahan dada tuan-tuan. Tahan dada. Anak panah mai cuk, depa mati. Nabi jangan kena apa-apa. Depa mati. Ketik kita ni. Kalau kita boleh buat sikit pun tak apa. Jangan kita tak ada ingat nak buat langsung. Kerana itulah Nabi. Kekasih Allah kena jadi kekasih kita. Nah, mudah-mudahan kita mendapat yang akibat daripada apa yang kita baca, yang baik daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sebelum tu pengumuman kuliah di Masjid Badawi esok batal. Batal, saya ada kerja. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Terima kasih.